Template sistem semakan email 5, copyright by Madam Syuhada. Bagaimanakah sistem ini berfungsi? Jom kita tengok. 10, 11, 12, 13, enter. Jadi dia akan baca nama murid dan email MOE juga password. Okay. Ada 7 langkah untuk memulakan sistem semakan email MOE ini. Apapun, sila tunggu sampai habis. Video ini mengambil masa yang lama. Oleh itu, sekiranya anda tidak mampu menghabiskan tontonan sekelip mata, anda boleh subscribe dulu channel Madam Syuhada dan datang menonton kemudian. Langkah pertama. Selamat datang lagi ke channel Madam Syuhada. Jadi hari ini perkongsian saya adalah berkenaan dengan membuat sistem semakan email delima ataupun email MOE hanya menggunakan nombor IC. Jadi, murid-murid dan pelajar sekolah, cikgu-cikgu semua boleh terima email delima murid dengan cara masukkan nombor IC sahaja. Pertama sekali, untuk bermula, pastikan cikgu cari bahan di madamsyuhada.blogspot.com. Okay, ini blog saya. Dan kita kena scroll sampai bawah, ya. Blog saya ni memang saya tak buat paparan di handphone kerana terlalu banyak sangat bahan yang saya kongsikan. Saya bimbang, nanti susah nak cari. Jadi saya buat secara link seperti ini supaya senang kita tengok. Kita boleh nampak. Kalau saya buat paparan handphone, tuan-tuan dan puan-puan perlu search. Susahlah pula saya tengok di atas, saya tak berapa gemar lah. Jadi saya buat paparan seperti ini. Bagaimana nak cari? Kita tengok bahagian tutorial. Dan kita cari di sini. Okey, di ni. Sistem semakan email digital learning. Jadi kita double klik saja. Sistem semakan email digital learning. Apabila kita dah selesai tekan, ia akan membawa kepada paparan ni lah. Paparan blog post tentang sistem semakan email digital learning. Okay, bolehlah baca sedikit apa yang saya type di sini. Terus jump in kepada borang template semakan email MOE. Okay, jadi just klik kat borang ini. Okay. Kita akan dapat paparan borang seperti ini, ya. Kenapa saya perlukan borang ini? Kerana jika ada editan apa-apa, saya akan terus email cikgu-cikgu terus. Submit. Dan kita akan dapat yang ni. Inilah link dia. Okay. Copy the link below. Copy. Copy. Cakap bahasa Inggeris pula, ya. Okay, maksudnya copy. Lepas tu kita tekan tambah pada Chrome tab kita ni. Dan kemudian kita paste kat sini. Dan enter. Apabila kita dah paste apa semua, kita akan dapat paparan seperti ini. Kita just klik make a copy. Dan tunggu sampai dia terpaparlah sebagai Google Sheets. Beginilah paparannya. Jadi bila dapat macam ni, pertama sekali mesti kita perlu tukar tajuk file. Ini dalam tutorial saya yang sebelum-sebelum ni, inilah benda penting yang paling saya tekankan sekali, iaitu perlu tukar nama file supaya senang untuk kita cari. Jadi template semakan email digital learning ataupun email 5 murid. Jadi saya bubuh tutorial. Takut nanti saya keliru dengan dokumen yang sedia ada. In my drive, jadi kita buat folder khas untuk template ini supaya mudah kita cari. Bila dah banyak-banyak dalam file, memang kita akan keliru mana. Jadi saya akan masukkan dalam folder tutorial. Okay. Masuk dalam folder tutorial. Dan tekan move here. Baiklah.
Sekarang dia dah duduk dalam folder yang betul. Langkah seterusnya kita bolehlah letak logo sekolah ataupun header sekolah kan. Yang buat cantik-cantik tu ada logo, ada nama sekolah yang cantik. Kita paste kat sini. Kalau tak ada, kita boleh buat je logo sekolah ni dengan PowerPoint. Okay, ni saya dah buka PowerPoint. Kita buka blank PowerPoint. And then kita insert, of course lah, picture. Pastikan kita ada soft copy logo sekolah. Saya ada logo sekolah. Ni logo sekolah. Jadi saya just drag kat sini. Ini paling simple lah. Kemudian insert shape ke ataupun text box pun tak apa. Kita tak nak ada kotak. Insert text box. Taklah nama sekolah kita. Tulisan besar-besar pun boleh. Cari font yang cantik-cantik ada dalam ni. Okay, dapat. Jadi, yang ni paling simple sekali. Jadi, kita select kotak ni. Select. Dan kemudian, kita groupkan dia. Alright. Bila dia dah duduk dalam satu group, kita select lagi. Klik kanan lagi. Dan kita save as picture. Ni yang paling senang lah. Kalau nak header yang ada jatah negara, kita boleh letak juga. Yang nak header yang ada tulisan Jawi kat atas, kita boleh buat. Dengan prinsip yang sama di PowerPoint, iaitu kita groupkan semuanya dan kemudian kita save as picture. Jadi bagaimana nak masukkan logo sekolah tadi? Kita insert image. Image inside dia akan duduk dalam sel kecil ni je lah. Sel A ni saja, A2 ni saja. Tapi kita tak nak lah. Kita nak dia over cell. Jadi kita image over cells. Dan kemudian kita upload dari sini. Dari komputer. Dan just double click. Tunggu dia upload. Dan sekarang dia dah upload. Kan? Tapi besar sangat. Jadi kita boleh bagi kecil. Tarik. Bagi cantik. Ni nampak macam terherok sangat kan. Okey. Dah letak logo yang cantik macam ni. Jadi kita boleh isi bahagian ni lah. Sebarang masalah berkenaan sistem email ni boleh berhubung dengan berhubung dengan siapa? Okay. So, bahagian mana kita nak isi adalah bahagian isi nama ni. Isi nama kad pengenalan, email dan password sahaja. Okay. Nama kad pengenalan, email dan password. Password ni sebenarnya optional. Kalau kita tak mau mendedahkan password ni pada sistem ini pun tak apa. Contohnya kita boleh bagi tahu sendiri password apa pun tak ada masalah kan. Kita boleh just ignore je bahagian ni, boleh abaikan bahagian ni. Okay, boleh delete. Masalah. Jadi katakan kita ignore bahagian ni. Kita hanya isi pada bahagian kuning sahaja. Bahagian merah tu kita tak perlu isi sebab bahagian merah dia akan copy benda yang sama. Kalau kita takut tertekan apa-apa, bahagian ini kita boleh hide column. Klik kanan dan pilih hide column. Sama juga dengan bahagian A ni, yang merah ni. Merah ni sebenarnya dia copy IC sini. Okay, jadi kalau kita tak mau, kita boleh klik kanan, hide column. Jadi bahagian tu memang kita tak nampak dah. Saya saja memunculkan bahagian merah tu, in case kalau ada error ke apa, cikgu boleh nampak lah kan, kat mana bahagian ni tak baca dan sebagainya. Bahagian tadi sebenarnya dia baca benda yang sama je. Contohnya bahagian E tadi tak keluar apa-apa kan, kita nak letak bahagian E tadi. Jadi kita boleh buat sama dengan. Lepas tu klik ruangan tersebut, enter. Jadi dia akan tiru, dia akan saling serupa. Okay? In case ada masalah lah, kalau tak ada just
Kita sorok je dari duduk dalam ni. Hanya isi ruangan kuning. Sekarang masuk untuk kita test. Kita nak test row ni. Okay, katakan kita ambil row yang bawah mana. Mana-mana pun tak apa. Bawah sikit. Kita masukkan nombor IC. Hentam je lah nombor IC apapun. Nama pun kita hentam sajalah. Sebab ini cuma kita nak tunjukkan ya kan. Okey, password, katakan password email ni. Macam saya dah bagi tahu tadi, password ni optional. Okey, so kat mana kita nak baca, kita kena masukkan nombor IC ni 10 11 12 13 14. Buka balik sistem email MOE ni, kita masukkan password 10 11 12 13 14, enter. Jadi dia akan baca nama murid dan email MOE juga password. Okay, tapi kalau password tadi kita tak nak, kita just padam, dia akan kosong bahagian password. Dan kita boleh tambahlah ayat apa-apa kat sini, contohnya. Okay, di ruangan bawah ni cikgu boleh isi apa-apa saja. Jadi kita tengok disebabkan kita mungkin akan dapat ramai kan. Contoh macam ni saya buat siap-siap tahun 1. Di ruangan sini tahun 2. Kalau cikgu-cikgu ada pelajar yang lebih ramai, jadi cikgu kena pastikan cikgu copy paste je masuk sini, tak ikut tahun ni pun tak apa, tak ada masalah. Ini saya buat untuk senang saya lihat saja. Jadi kalau cikgu katakan dah tahun 1 lebih kan, lebih ada masuk row kat bawah ni, cikgu boleh juga copy paste sampai row di bawah ni, tak apa. Sebab sistem ini, sistem ni akan baca, kalau tak salah saya 1000. Saya memang buat data ni sampai takat sini saja, sampai 1000 sahaja. Okey. Data ini sampai 1000 sahaja, memang ada 1000 nama. Jika sekolah cikgu lebih, sama ada cikgu buat contohnya 1, 2, 3, check di sini. 4, 5, 6, check di sini. Pecahkan dia kepada 2 template yang berbeza. Sebab apa? Saya takut sistem ini baca lambat. Sebab semakin banyak data, semakin lambat dia nak baca. Jadi sebab tu saya hanya buat takat 1000 sahaja. Takkan nak type satu-satu, betul? Memang kita boleh salin daripada email MOE yang dimuat turunkan daripada portal MOE kan. Jadi pensyarah Pestari dia mesti tahu punya. Just copy paste nama, copy dan paste masuk dalam ni. Okay, ikut format ni lah, nama kampungan, email dan password. So, kita tekan tambah. Untuk wujudkan satu Google Site, kita boleh tekan site. .new. Ini adalah cara pantas untuk kita akses Google Sites. Tak perlu tekan drive dan sebagainya. Okay, just type site.new. Kita akan dapat paparan untitled site dan email di mana kita guna. Macam saya beritahu tadi. Okay, dia belum publish lagi sebab memang tak ada apa-apa lagi site. Kita ni masih lagi kosong. So, macam tadi juga, namakan dulu site ni kepada site yang kita kenali. Contohnya, sekolah contohnya. Okay, jadi ingat nama ni. Dan di mana dia save? Dia save di drive. Okay, jadi kalau kita nak ubah title dan sebagainya. Kalau kita nak ubah font dan sebagainya, bolehlah pilih mana-mana kat sini. Select dan pilih. Contoh nak pakai Comic Sans ke. Okay. Bahagian sini cikgu boleh make up lah macam mana cikgu nak. Layout pun boleh pilih di sini. Okay. Kalau nak tukar image background ni pun boleh. Boleh select image sendiri. Okay. Header type ni pun boleh pilih kalau nak. Title ni ke. Tak ada ni. Tak cantik pula kan.
Okey, large banner. Okey, kita boleh pilih themes ya. Pilih themes. Jadi pilihlah yang mana kita nak, warna hijau ke, font style. Kalau saya lah, bahagian makeup ni memang makan masa lah untuk saya buat. Sekejap. Yang paling penting sekali, kita nak masukkan sistem semakan kita di sini. Okay. Jadi, untuk letak sistem semakan kita, kita perlu pastikan template semakan email MOE kita ini adalah dalam OneDrive. Kita perlu pilih satu row. Pilih satu row, mana-mana pun tak apa, sama ada di bawah sekali ni. Kita perlu pilih satu row mana kita nak suruh mereka isi nama kad pengenalan. Contoh kita kata isi nama kad pengenalan di sini. Okay. Dan nama murid ni kita type X. Email pun X. Password dan email X. Kita akan isi X macam ni. Dan copy isi nama kad pengenalan ni. Kita copy. Letak pada paparan email delima ni. Isi murid ni kita paste. Paste je. Jadi dia akan keluar macam ni. Jadi di hadapan nanti, di muka depan nanti, dia akan dapat macam ni lah. X. Macam ni. Oleh itu, kita boleh hide kan isi nama ni. Kita boleh klik kanan dan hide sheet. Jadi kita dah dapat macam ni. Nanti bila waris jumpa paparan ini, dia akan terus isi nama kad pengenalan di sini. Kan? Alright. So, dah siap semua ni. Kita kena file. Buka file. Dan download as Microsoft Excel. Tekan je yang tu. Apabila dah download, kita klik je dan tunggu dah dibuka. Okay, enable editing. Cell. Nampak dia lari sikit, jadi kita drag nak atas. Tarik bawah. Okay. Yang mana yang besar sangat, kita tarik. Okay, bagi cantik apa semua. Dah kira dah nampak cantik dah lah semua ni. Ni template Excel kan. Sekarang ni kita akan cuba save. File. Saya suka save as. Biasanya saya akan tekan save as. Kemudian cari tempat yang senang. Jadi saya nak bubuh di desktop dulu. So, okay. Saya terus save. Kita nak ambil OneDrive sekarang. Kita tekan OneDrive. Okay. Kita masuk OneDrive. Sign in je lah sebab dah ada account ya. Bagi cikgu yang tak ada account, cikgu boleh sign up dengan email personal. Saya ingatkan lagi sekali, untuk buat sistem semakan email delima ataupun sistem PBD online, kita perlu guna OneDrive personal. Jangan guna OneDrive MOE Digital Learning sebab nanti dia perlukan sign in. Jadi, kita nak semua orang boleh buka terus on the spot tanpa sign in. Jadi, kita kena guna yang personal. Jadi, saya akan isi paparan sign in ni. Kita akan dapat paparan seperti ini. Okay. Jadi, tekan saja anak panah upload. File. Kita perlu upload file yang Excel tadi. Okey, dia ada duduk di desktop kan. Okey, kita jumpa dah. Double klik. Dan tunggu sampai dia masuk di sini. Okey, tengok bawah sikit dia dah keluar dah ni. Template semakan email 5 minit ago ni. 5 minit ago ni. Alright, so sekarang kita boleh klik dan buka paparannya. Bila kita dah buka OneDrive, dapat macam ni lah.
Kita ambil file dan tekan butang share dan embed dan kemudian generate. Kita akan generate HTML code supaya kita boleh embed di Google Site. Jadi dia akan keluar paparan embed ni macam ni. Okay, height grid line kita garis. Okay, jadi kita biarkan row and column header. Okay, kita boleh tick saja. Include a download link. Okay, yang ni kita untick. Kita tak mau sesiapa mendownload satu template ni. Bila dia download satu template ni, nanti dia boleh edit dan dia boleh tengok semua nama. Jadi kita tak mau. Okay, let people sort and filter pun tak mau. Let people type into cell, yes. Okay, kalau kita tak tick let people type into cell ni, orang hanya boleh tengok je, tak boleh buat apa-apa. Okay. Always start with this cell, yes. Cell mana yang kita nak, kita pilih. Kita tick je dulu. Always start with this cell. Okay, cell mana kita tanda. Cell nombor IC ni. Okay, dimension ni ikut skor lah, kita nak berapa. Selalunya saya ambil 700 dengan 900. Okay, height ni 400. Nampak cantik kan dengan 400 pun. Jadi kita guna size yang ni lah. Kalau anda kata kita tak puas hati, kita boleh tukar di sini saja. Dan sekarang kita copy embed code ni. Klik kanan dan copy. Okay, kita buka Google Site kita tadi. Di kotak putih ni kita double klik. Kita nak embed sini terus ke? Tajuk pun tak ada kan? Ikut skor lah kalau cikgu nak kata. Masukkan nombor IC. Dan kita ambil embed ni. Dan ambil embed code. Dan kita pun type lah kod yang kita copy tadi. Klik next. Klik insert. Apabila telah selesai, anda akan dapat paparan seperti ini. Sebelum kita publish Google Sites ni, kita boleh melihat paparan ni di 3 skrin yang berbeza dengan tekan butang ini. Okey, kita akan dapat lihat 3 paparan di sini ya. Desktop, tablet dan juga handphone. Ini bagi memastikan sistem kita nanti masuk elok saja dalam 3 paparan yang berbeza ini. Okey, kita tekan pangkah saja untuk kembali ke paparan edit tadi. Alright, semua dah selesai, jadi kita publish. Just tekan publish. Namakan Google Site ini dengan nama yang mudah diingati. Saat yang paling kita tunggu ialah untuk publish. Tekanlah publish. Jadi Google Site ini akan berada di internet. Tekan simbol link untuk kita kongsikan pautan kepada orang yang akan melihat Google Site kita ini. Kita tekan link dan copylah link ini dan boleh share di grup WhatsApp, grup Telegram ataupun letak di laman web sekolah. Sebentar tadi saya dah copy, sekarang saya cuba pastekan di Chrome tab yang baru untuk melihat paparan.
hasil usaha sistem semakan email MOE yang kita buat tadi. Beginilah paparan di desktop. Kita juga boleh copy link dan buka di handphone. Okey, jom kita tengok dan cuba adakah sistem ini masih lagi berfungsi dengan baik. Baiklah, begitulah 7 langkah untuk menghasilkan sistem semakan email Delima menggunakan template editor Madam Syuhada, copyright Madam Syuhada. Terima kasih. Sekian sajalah perkongsian saya pada hari ini. Teruskan sokongan anda dengan like, share dan subscribe channel Madam Syuhada dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda akan menerima notifikasi apabila saya update video yang baru. Sekian.